Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita. Seramai 33 individu telah dilantik bagi mengisi jawatan ahli-ahli Majlis Tertinggi Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB bagi sesi 2022 hingga 2025. Senarai lantikan tersebut telah diumumkan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Mazwari Tun Datuk Abang Openg dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi PBB di Ibu Pejabat PBB Kuching pada Sabtu. Menurut Premier Sarawak, mereka yang dilantik itu selain daripada 16 ahli Majlis Tertinggi yang dilantik semasa Perhimpunan Agung PBB pada Jun lepas. Katanya, senarai pelantikan tersebut adalah berdasarkan kuasa yang ada di bawah perlembagaan. Pengurusi tetap ialah Yang Berhormat Tan Sri Datuk Amang Haji Muhammad Asfiya Wang Nasar, Setiausaha Agong Yang Berhormat Datuk Alexander Natalinggi, Timbalan Setiausaha Agong Yang Berhormat Datuk Haji Ibrahim bin Baki, Penolong-penolong Setiausaha Agong Yang Berhormat Datuk Hajah Sharifah Hasidah binti Said Ahmad Ghazali. Nombor 2, Yang Berhormat Datuk Haji Hasbi bin Habibullah. Ketiga, Yang Berhormat Datuk Hamzah Ibrahim. Keempat, Saudara Yang Berhormat Martin Ben. Kelima, Maurice Jones Giri. Bendahari Tuan Haji Muhammad Yaman bin Abdul Hamid. Penolong Bendahari Yang Berhormat Dr. Ripin Lamat. Ketua Penerangan Yang Berhormat Datuk Haji Idris Buang. Penolong Ketua Penerangan Yang Berhormat Paulus Palu Gumbang. Ahli-ahli Majlis Kerja Tertinggi yang dilantik Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Wan Junadi bin Tuan Tu Jaafar. Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy binti Syukri. Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Naruddin Haji Majais. Yang Berhormat Datuk Haji Talib bin Zul Philip. Yang Berhormat Datuk Haji Len Talib Saleh. Yang Berhormat Senator Dr. Nuing Juluing. Yang Berhormat Tuan Haji Abdul Yaakob bin Haji Arbi. Yang Berhormat Tuan Muhammad Cik bin Kadir. Yang Berhormat Tuan Lukanisman bin Awang Sauni. Yang Berhormat Tuan Haji Ahmad Joni bin Haji Zawawi. Ke-11 ialah Saudara Hajis Japar. 12 Nelson Cloney. 13 Paulus Dandi Anak Banyang. 14 Colin Anak Patan. 15 Bel Banat Agan. 16 Jawan Anak Nyaun. 17 Kaunselor Asim Anak Lingking. 18 Barnabas Kulul Kaus Junior. 19 Asyang Anak Gihib. 20 Henry Kilah Talib. Penasihat Undang-Undang yang berbahagia Datuk Awang Bimi bin Awang Ali Basah. Sementara itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari memaklumkan Sarawak telah meminda perlembagaannya untuk melantik kaum wanita dan pemuda tambahan bagi mengisi jawatan yang ada, namun perlu mendapatkan kelulusan daripada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. This is subject to ROS approval. Subject, tapi tak masuklah sekarang ni. Kalau kita dah approval, dan kita akan lantik mereka lagi. Dalam masa yang sama, beliau memberitahu PBB dan Gabungan Parti Sarawak GPS kini sudah bersedia menghadapi pilihan raya umum PRU ke-15. Tambah beliau lagi, Kerajaan Sarawak juga menyokong sepenuhnya Undang-Undang Anti Lompat Parti diadaptasi di Sarawak. Ada sama timbalan yang di-Petua PBB Datuk Ahmad Degres Ugah Hembas, Naib yang di-Petua Kanan Datuk Seri Fadilah Yusof, Naib yang di-Petua Datuk Roland Sagah Wiin dan Datuk Gerawat Gala, Setiausaha Agung Datuk Alexander Natalinggi dan Naib yang di-Petua Wanita Datuk Seri Fatimah Abdullah. Sementara itu, semasa berucap dalam majlis sambutan ulang tahun Hari Bandaraya Kuching ke-34 di Kuching pada Sabtu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari berkata, Kerajaan Sarawak komited untuk mewujudkan bandar pintar di negeri ini, terutama sekali Bandaraya Kuching. Katanya ke arah itu, kerajaan merancang untuk menambah baik pengangkutan awam di setiap bandar kerana prasarana itu mencerminkan standard untuk sesebuah bandar. In any city, the public transport reflects the standard of that particular city.
And that is why the state government is embarking on smart public transport using hydrogen-powered vehicle, including buses, as well as our what we call autonomous rapid transit. And that will cover not only Kuching North and Kuching South, but also extend to our neighbor council that is Samarahan, and then part of Padawan. And this will definitely reflect the standard of public transport in Kuching. Tambahnya, beliau percaya Sarawak mampu melakukannya walaupun ia mungkin menelan belanja yang agak besar untuk mengangkat status Kuching sebagai bandaraya pintar dan maju di negeri ini. Antara yang hadir ialah Timbalan Premier Sarawak yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Yan, Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan 2 Datuk Snowden Lawan, Timbalan Menteri di Pejabat Premier Sarawak, Undang-Undang Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 dan Perhubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Haslan Abang Hibni dan div-div kenamaan yang lain. Terdahulu, Premier Sarawak telah menyempurnakan Majlis Makan Malam Apresiasi bersama pemimpin DUN N26 Gedong di Raya Hotel dan Convention Center Kuching pada Jumaat. Dalam ucapannya, beliau berkata pembangunan di konstituensi Gedong dan Simunjan dapat dilaksanakan dengan jaya menerusi barisan kepimpinan yang berpandangan jauh. Jelas beliau, pelaksanaan projek yang telah diumumkan dan yang dalam perancangan hanya menunggu masa untuk dilaksanakan. Perancangan sudah dibuat, itu adalah waktu pelaksanaan. Si payahlah saya cerita nak diborak, tapi sudah. Perancangannya dah, hanya kita laksanakan apa yang telah kita rancang. Kerana memang kita nak menjadikan Gedong dan juga kawasan sekitarnya, termasuk Sungai, termasuklah kawasan Sedak Adil sampai ke Sebuyo, saya tahu kita akan menjadi satu kawasan pembangunan yang lengkap nak kita bangunkan dengan jalan raya, dengan pertanian moden dan juga asas yang lain yang harus kita laksanakan. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Gedong itu menambah kawasan Gedong dan Simunjan mempunyai potensi untuk menghasilkan sektor pertanian moden dan akan memberikan manfaat kepada penduduk setempat. Dalam pada itu, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Datuk Seri Nancy Shukri yang turut hadir pada majlis tersebut berkata, majlis apresiasi itu adalah untuk mengeratkan silaturahim di kalangan pemimpin dan ahli-ahli. Selain itu, jelasnya ia sebagai peluang untuk mendengar perkongsian dan pengalaman daripada pemimpin dahulu yang telah membangunkan kawasan Gedong secara progresif. Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy yang juga ahli Parlimen Batang Sadung berkesempatan merakamkan penghargaan kepada mantan Adun Gedong Datuk Narodin Majais dan pemimpin sebelum ini atas pengorbanan yang telah dilaksanakan bagi membawa pembangunan ke kawasan Gedong. Dalam program sama, Premier Sarawak turut menyampaikan cenderahati dan sijil penghargaan kepada ahli veteran Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB N26 Gedong. Berita seterusnya, seramai 100 orang penjawat awam menyertai program Kayuhan Fun Ride Sempena Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM Negeri Sarawak 2022 bertempat di Padang Merdeka di Kuching pada Sabtu. Program tersebut dianjurkan oleh Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Malaysia (MAKSAK) dan turut disertai agensi dan jabatan daripada Kerajaan Persekutuan serta Kerajaan Negeri. Ia turut disertai Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zuki Ali, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki dan Ketua-Ketua Jabatan. Kayuhan itu membabitkan jarak sejauh 8.6 km bermula dari Padang Merdeka dan berakhir di Waterfront Kuching dengan para peserta dilepaskan pada jam 7 pagi oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Satok Datuk Ibrahim Baki. Menurut Sekretariat Program Fun Ride JAKM Negeri Sarawak 2022, Nazri Abdullah,
Program tersebut mendapat sambutan yang menggalakkan daripada para penjawat awam dan penyertaan melebihi sasaran mereka. Sementara itu, Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM Sarawak yang bertempat di dataran perayaan Petrajaya mendapat sambutan yang menggalakkan sejak bermula pada Jumaat. Hasil tinjauan wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS mendapati JAKM yang julung kali diadakan di Sarawak berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan daripada penduduk di sekitar Kuching, terutama para peniaga industri kecil dan sederhana IKS. Bagi kami, event tu diadakan di Kuching tu sangatlah bergunalah, berkesan untuk peniaga-peniaga kecil seperti kami orang yang menjual produk lokal apa semua. So kami orang dapat balik gain, kami orang pun income macam biasa lah. Okay, so memandangkan tu hari kedua di situ, so kita orang datang esok hari so untuk datang ke situ dan melihat suasana di situ. Banyak jualan-jualan yang ada di situ apa semua. So datanglah support barang lokal kita. Program tu sangat-sangat bagus sebabnya menolong usahawan, lagi-lagi yang anda dari anda tidak warungku, yang ada beri taklimat free, yang ada beri khusus usahawan free. So sangatlah bagus untuk kami orang macam tu. Kami orang dapat bantuan dari sidaknya. InsyaAllah kami orang dapat geran, senang dapat geran juga untuk dari sidaknya sebab adanya banyak memberi bantuan untuk kami orang lah. Kami menyerulah untuk rami-rami datang situ. Pasal bawa lah semua family kita, kawan yang belum coba kami orang tu bolehlah try. Sebab insyaAllah esok kelas kami orang di stadium tu cepat-cepat coba. Kami dah 2 kali dah di situ, mari hari tu. Bolehlah sambutannya, okeylah juga. Sukalah juga pergi situ sebab lama dah saya ada event macam tu. Obviously makanan lah. Tapi ada juga tempat yang kami suka macam tu. Kami dapat tahu hal benda lain lagi, untuk benda macam kementerian apa semua yang ada knowledge lah dalam tu. Macam yang tu lah. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dijadual merasmikan penutupan JAKM yang turut dihadiri Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg pada Ahad. JAKM ini berkonsepkan keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran dengan menggambarkan keutuhan negara yang terikat dengan nilai didikan sempurna dalam sebuah keluarga. Selain frasa keluarga Malaysia itu disifatkan lebih inklusif kerana merentasi sempadan agama dan bangsa. Sepanjang 3 hari JAKM berlangsung, pelbagai acara dan aktiviti disediakan dengan penglibatan 28 agensi perkhidmatan awam yang menyediakan bantuan dan perkhidmatan. Kepaparan di Kanawit. Sambutan Hari Pahlawan Negeri Sarawak peringkat daerah Kanawit telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Kesihatan II Malaysia merangkap Ahli Parlimen Kanawit Datuk Aaron Agodagang di dataran Kubu Ema baru-baru ini. Dalam ucapannya, Datuk Aaron berkata, Kanawit bertuah kerana turut mempunyai tugu pahlawan untuk membolehkan Hari Pahlawan diraikan di situ pada 31 Julai setiap tahun. Tugu dari Sarawak saya ingat mungkin ini kedua. Di Kuching kita ada tugu. Kuching dulu ada. Tak banyak tempat. Sebab itu hari ini saya ingat yang kita yang ada di sini adalah amat bertuah. Sebab kita sudah ada satu simbol ataupun tugu di mana kita pada setiap tahun kita bersama-sama sampai ke tempat ini untuk merayakan Hari Pahlawan atau dalam bahasa Inggeris Heroes Day. Kalau dulu musim the British days dulu people always say Heroes Day, bukan Hari Pahlawan, tapi sekarang nama sudah dipakai Hari Pahlawan. Bagaimana hari ini kita merayakan Hari Pahlawan kepada mereka yang telah pun tumpas ataupun telah pun berkorban untuk menjaga keselamatan negara. Tambah beliau lagi, sambutan ini turut memperingati pahlawan negara yang terkorban ketika mempertahankan tanah air
dan memberi semangat kepada anggota yang masih berkhidmat menjaga kedaulatan negara serta barisan hadapan yang menjayakan prosedur operasi standard SOP ketika berhadapan dengan pandemik COVID-19. Jelasnya, beliau telah memohon perancangan teliti untuk kawasan itu dibangunkan serta mengeluarkan pelan tindakan yang telah dipersetujui Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Manakala di Kabung, kesiapsiagaan Barisan Pergerakan Wanita Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB N40 Kabung untuk menghadapi pilihan raya umum PRU ke-15 mendapat penghargaan Ahli Dewan Undangan Negeri Kabung Muhammad Cik Kadir. Justru beliau mahu Pergerakan Wanita PBB N40 Kabung terus memperkasakan persiapan mereka untuk menghadapi PRU 15 yang mungkin akan diadakan tidak lama lagi. Bercakap semasa menghadiri mesyuarat Pergerakan Wanita PBB N40 Kabung di Pusat Khidmat Adun Kabung pada Khamis, Muhammad Cik berkata penubuhan sayap baru untuk golongan belia berumur 18 sehingga 28 tahun sangat penting untuk kumpulan belia dalam usia berkenaan. Sehubungan itu, beliau menyeru sokongan padu diberikan terhadap penubuhan sayap baru itu untuk menampung keperluan dan kepentingan golongan berkenaan. Mesyuarat itu dipengerusikan oleh Ketua Pergerakan Wanita PBB Kabung, Normah Ahmadi, bertujuan merancang aktiviti-aktiviti bersama pemuda PBB Cawangan Kabung. Selanjutnya, bahagian Bintulu telah dipilih sebagai tuan rumah penganjuran Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota Kerajaan Sarawak Maksak Sarawak Games 2022 tenis antara bahagian Sarawak. Pengerusi Maksak bahagian Bintulu, Datuk Jack Aman Luat memberitahu ia diadakan pada 5 hingga 7 Ogos 2022 bermula jam 8 pagi di beberapa lokasi. Menurutnya, 5 kategori dipertandingkan pada kejohanan kali ini, iaitu perseorangan lelaki terbuka, perseorangan lelaki veteran, beregu lelaki veteran, beregu campuran dan beregu lelaki. Sementara itu, Setiausaha Maksak Bintulu Harun Hatan mengesahkan sebanyak 11 bahagian di negeri ini akan menyertai kejohanan tersebut kecuali Sarike. Beliau menambah Lembaga Kemajuan Bintulu BDA telah dilantik sebagai pengerusi untuk Sukan Tenis Maksak Sarawak. Katanya pemenang kejohanan ini akan dipilih mewakili Sarawak di peringkat kebangsaan yang akan berlangsung di Kuching pada September depan. Sekian edisi malam bersama saya Fizah Munira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebar fakta salam UKAS.